Dah bagi slide. Okay, thank you. Saya, okay. Yang kat sini tak ada kan Ustaz sebenarnya? Kat sini ada tak dia punya file? I don't think so. Okay. Ya. Okay. Boleh? InsyaAllah. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan puan, saya nampak semuanya sihat walafiat dan kita doakan bertambah sihat. Dan hari ini kelas kita yang pertama untuk tahun ni lah, untuk tahun baru. Selamat tahun baru untuk semua. Saya doakan tahun ini lebih sihat untuk kita, sihat iman, sihat badan, persekitaran kita juga sihat, percampuran kita, insya-Allah, amin. Okey, hari ini Syahri datang, selamat datang Yang Berhormat Tan Sri. Alhamdulillah. Tuan-tuan perempuan di Facebook, Alhamdulillah, selamat menonton. Hari ini tetamu kita punya apa dia panggil? Guest of Honor, GOH. Tan Sri Syahri ni dah lama tak datang sebenarnya. Alhamdulillah, the whole world knows about you. Okay. Hari ini kita akan baca bab yang bab tadi solat takbir tadi kan? Okay. 82. Thank you Kak Zaitun. Mewajibkan takbir dan membuka solat, yakni iftitah. Muka surat 403 bagi yang ada buku ataupun yang ada soft copy. Yeah. Before that, ibu saya kirim salam. Ibu-ibu semua dan pakcik-pakcik. Terima kasih. Walafiat. Ibu saya kata si orang je kirim salam. So ibu pula kirim salam. Okay, Kak Zaitun, saya tak rasa Syahri bacalah. First time saya rasa mesti dibaca teruk ni. Kak Zaitun bacakan. Terima kasih. Bab-bab tentang sifat solat. Bab 82 mewajibkan takbir dan membuka solat, yakni iftitah. Ani Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakiba farasan fajuhisha shiqquhu al-ayman. Qala Anas radhiyallahu anhu fasalla lana yawma idzin salatan min as-salawati wa huwa qa'idun. فصلينا وراءه قعودا ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلون قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. Dari Az-Zuhri dia berkata, Anas bin Malik Al-Ansari telah mengabarkan kepadaku bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang kuda, lalu badan beliau sebelah kanan terluka. Anas radhiyallahu anhu berkata, maka baginda melaksanakan salah satu solat fardu pada hari itu dengan mengimami kami dalam keadaan duduk dan kami pun solat di belakangnya dengan duduk. Kemudian ketika salam, baginda bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila ia solat dengan berdiri, maka solatlah kalian dengan berdiri. Apabila ia rukuk, maka rukuklah kalian. Apabila ia bangkit, maka hendaklah kalian bangkit. Apabila ia sujud, maka hendaklah kalian sujud. Dan apabila ia mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar orang yang memujinya, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu, yakni wahai Tuhan kami dan bagimu segala puji. An Anas bin Malik annahu qala kharra Rasulullah. Kak Zaitun baca makna dia. Sebab hadisnya lebih kurang, nanti saya bagi tahu apa reason dia. Okey. Dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh dari kuda dan terluka. Maka baginda salat mengimami kami dengan duduk dan kami pun salat bersamanya dengan duduk. Kemudian baginda berbalik seraya bersabda, sesungguhnya imam dijadikan itu untuk diikuti. Apabila ia takbir, hendaklah kalian takbir. Apabila ia rukuk, hendaklah kalian rukuk. Apabila ia bangkit, hendaklah kalian bangkit. Apabila ia mengucapkan Sami'allahu liman hamidah,
maka katakanlah Rabbana lakal hamdu, dan apabila ia sujud maka hendaklah kalian sujud. An Abi Hurairah qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu Kat situ liyutamma baca bih. terjemah juga sama. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila ia takbir, hendaklah kalian takbir. Apabila ia rukuk, maka hendaklah kalian rukuk. Apabila ia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana walakal hamdu. Apabila ia sujud, maka hendaklah kalian sujud. Dan apabila ia solat sambil duduk, maka hendaklah kalian duduk semuanya. Keterangan hadis. Bab mewajibkan takbir dan membuka solat, yakni iftitah. Ada pendapat yang mengatakan bahawa penggunaan kata mewajibkan adalah dalam konteks majaz. Maksudnya adalah kewajipan. Majaz itu adalah kias. Dalam bahasa Arab, majaz adalah kiasan. Sambung kat situ. Sebab mewajibkan berkonotasi sebagai perintah syar'i yang menetapkan syariat. Sedangkan kewajipan adalah sesuatu yang berkaitan dengan mukallaf, iaitu orang yang dibebani kewajipan syariat, dan inilah yang dimaksudkan di tempat ini. Okey, sebentar kat situ. Dan mukallaf tu kita lah. Kita semua mukallaf. Mukallaf datang daripada word taklif. Taklif tu bermakna yang menerima, yang committed ataupun yang commit to the law ataupun pada panduan agama. Kallafa, ingat tak ayat Quran Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama kalimat taklif. Kalau orang baru masuk Islam dia panggil apa, Zaridah? Muallaf, tak sama dengan mukallaf. So muallaf bermaksud orang yang hati dia terpaut. Muallaf. Kita panggil apa? Muallaf orang baru masuk Islam, kan? Itu terma yang dipakai oleh agama lah. Sebab asal makna at-ta'lif atau allafa yu'allifu, kita ada banyak jiwa, tapi jiwa tu ada satu chemistry. Itu dipanggil berpaut antara satu dengan yang lain, ya. Dan at-ta'lif dalam bahasa Arab dia datang daripada sama root word, okey. At-ta'lif bermaksud karangan. Macam ada author buku dikarang. So words tu, satu words to another word sampai jadi chapter ataupun banyak chapters, so dipanggil satu karya, at-ta'lif, okey. So makna mukallaf is opposite of muallaf. So kalau orang peluk Islam baru 3 tahun misal, kita kira muallaf. Kita yang berpuluh-puluh tahun Islam ni macam Syahri yang Muhammad tadi, so kita ni mukallaf. Tak ada undang-undang yang kita tak buat. Maknanya semua perkara kita wajib lakukan. So macam mana kata tadi kat syarah kat saya tu baca, so maknanya disebut situ wajib untuk kita membaca takbir atau membuka solat dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Wajib di sini dengan membaca, so dia sebut tadi wajib bermaksud konotasi dia ataupun bunyinya adalah kerana syariat suruh. Bukan wajib makna dia mesti. Kalau tak buat, so tadi dia syarah tu, saya cuba nak syarah yang tu tadi. Okey, Kemudian kata dan berfungsi sebagai kata sambung, baik menyambung kata sesudahnya dengan kata takbir atau menyambungkannya dengan kata mewajibkan. Namun kemungkinan pertama lebih tepat apabila yang dimaksud dengan membuka adalah doa. Hanya sahaja hukumnya tidak wajib. Hal ini diindikasikan oleh penyajian Imam Bukhari bahawa kata dan di sini bermakna bersama. Sedangkan yang dimaksud dengan membuka adalah memulai solat. Sepertinya Imam Bukhari mensinyalir hadis Aisyah yang berbunyi kana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bitakbir. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan takbir. Lalu setelah 2 bab berikut akan disebutkan hadis Ibnu Umar yang berbunyi ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira
fi salati. Aku melihat Nabi SAW membuka dengan takbir pada salat. Kedua hadis ini dijadikan dalil akan wajibnya mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar saat takbir, bukan lafaz lain. Tuan-tuan dan puan-puan, maksud takbir tadi adalah perbuatan. So maksudnya menyebut Allahu Akbar baru nak discuss. Al-Imam Al-Bukhari atau Al-Imam Ibnu Hajar baru nak sebut. Tapi nak start solat dengan gaya yang membuka solat Allah, okey, itu adalah sunnah. Dan kita tahu pun kita kalau open ceremony, nak close ceremony mesti ada open ceremony kan Syahri? Macam Syahri datang tadi, tuan-tuan puan-puan kat Facebook tak nampak. Tadi Syahri datang semua orang panggil SK. SK apa SK? Bukan Sulani Kasim kan? Okey, Syahri Kator. Sambung. Macam mana majas? Aywa. Okey, masuk tadi dalam peringkat pertama. Kan Syahri tanya kan? Pasal wajib. So sebenarnya dia nak bahas perkataan wajib. Syariat mewajibkan. Kita sekan mewajibkan. So Syahri, kalimat wajib di sini adalah mewajibkan. Adalah majas. Kiasan kepada yakni Islam gariskan. Maknanya kalimat dia yang bila Al-Imam Bukhari sebut wajib, bermaksud ini asal makna dia gariskan ataupun apa dia panggil SOP dalam Islam. Maknanya kalau kita nak mula solat, dia sesuatu yang dimulakan dengan takbir. Maknanya gaya takbir. Dan hukum takbir buka tu adalah sunnah. Cuma of course tak buka pun tak apa. Kalau kita nak solat nak Allahu Akbar, boleh. Kita nak terus kira Allahu Akbar pun boleh, tak ada masalah. Tapi dikiaskan kata, mana perkataan mewajibkan kerana Islam suruh. Tapi bukan semua wajib itu dosa kalau tinggalkan. Maknanya the term of wajib dalam agama atau dalam kitab. Kalau kat sini dalam penggunaan Imam Bukhari, it is not ini tak payah sejuk sawi. Ini maknanya tak payah bayar niat, pulut kuning semua tak payah. Okey. Sambung Kak Setan. Bukan lafaz lain yang juga merupakan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendapat jumhur ulama dan Abu Yusuf menyetujuinya. Sementara menurut mazhab Hanafi, bahawa ucapan saat takbir boleh menggunakan lafaz apa saja yang mengandung pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pendapat jumhur ulama tersebut berdasarkan hadis Rifa'ah tentang kisah seorang yang tidak baik solatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafaz la tatimmu salatu ahadin minan nasi hatta yatawadda'a fayad'ul wudu'a mawadhi'ahu thumma yukabbaru. Tidak thumma yakburu. Tu baris salah. Yukabbir asal dia. Yukabbir asal. Thumma yukabbiru. Kabbara yukabbiru. Thumma yukabbiru. Aywa. Tidak sempurna salat salah seorang di antara. Kak, sambung lagi. Thumma yukabbiru, thumma yaqulu. Okay, saya bacakan. Thumma yukabbiru, lepas tu ada lompat sikit. Thumma yaqulu Allahu Akbar. Okey, sambung. Tidak sempurna salat salah seorang di antara manusia hingga ia berwuduk, ia meletakkan wuduk pada tempat-tempatnya, kemudian bertakbir. At-Tabrani meriwayatkan dengan lafaz kemudian mengucapkan Allahu Akbar, yakni Allah Maha Besar. Demikian juga hadis Abu Humaid yang diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban. Idza qama ila salati i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi thumma qala Allahu Akbar. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk solat, baginda berdiri dengan lurus, mengangkat kedua tangannya, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Riwayat ini memberi penjelasan bahawa yang dimaksud dengan bertakbir adalah mengucapkan lafaz Allahu Akbar.
Tapi tuan-tuan dan puan, dalam perenggan kedua Kak Zaitun baca tu, bermakna ada pendapat yang mengatakan untuk kita memulakan solat bukan dengan lafaz Allahu Akbar, ada pendapat. So mana Syahri, kalau saya start dengan Allahu Azim, boleh? Itu pandangan tadilah. Maknanya pandangan yang kita tak boleh nafikan, tuan-tuan dan puan. Okey. So bermakna kalau orang mulakan sembahyang masih sebut nama Allah. Okey, tapi dia tak pakai Allahu Akbar. Dia nak pakai Kabiru Allah. Allahu Kabir, Allahu Azim, Allahu Qadir misal. Okey, ada pendapat kata boleh dan saya tak kata kita boleh buat. So ada pendapat di sini yang nampaknya beza dengan amalan biasa kita. Tapi tak mesti orang tu salah. Atau bidah. Lainlah kalau dia start sa'ri kata orang. Itu haram lah. Itu syirik. Itu bukan haram lagi. Itu kalau dia buat, kita bakar dia. Atau saja kita pergi bakar, sembelih dia. Maksud sembelih di sini tuan-tuan, kasih dia taubat. Sebab tak boleh lah kita sebut nama selain nama Allah. So kat situ, kita faham, kalaulah ada orang datang daripada negara lain, ataupun dia praktis benda, bunyi dia lain, kita jangan question solat dia. Yang pentingnya kita buat Allahu Akbar. Ada dalil, bukan tak ada dalil. Okey, kat situ semua. Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad sahih sesuai syarat Imam Muslim dari Ali. Inna Nabiyya sallallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati qala Allahu Akbar. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa apabila berdiri untuk solat baginda mengucapkan Allahu Akbar. Imam Ahmad dan An-Nasai meriwayatkan melalui jalur Wasi' bin Hibban bahawa ia bertanya kepada Ibnu Umar tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata Allahu Akbar setiap kali turun dan bangkit. So ini antara dalil ulama yang menyatakan bahawa Nabi tidak memulakan solat kecuali dengan lafaz Allahu Akbar. Okey, apa makna akbar? Besar. Tu kabir kat Zaitun. Kalau kabir kusi tu lain dah. Kabir is besar. So kalau akbar is lebih besar. Ni dia panggil isim tafdil dalam bahasa Arab. Akbar. So kalau kita sebut, kita translate bahasa Melayu maha besar. Sebab bahasa Melayu tak ada lebih besar. Macam kelakar lah. Adalah maksudnya lebih besar. Cuma untuk Allah lebih besar. Tak sesuai. Maksudnya ada yang lebih besar daripada Allah. So kita guna kata maha. So akbar, kabir, kubair. Kubair pun boleh. Ini isim tasghir dia panggil. Apa dia panggil? Macam saghir, sughair. Tapi tak kenalah kubair ni. Kubair ni besar. Salah. Besar tapi besar macam mana? Syari? Kabir besar. Kubair kecil sikit tapi masih besar. Kecil sikit tapi masih besar. Dia panggil isim tasghir. Fadil, Fudail. Fudail kecil sikit. Dia bukan, okey. Saya ada meja ni besar kecil. Ni beza pendapat. Betul tak? Ada orang kata kecil, ada orang kata besar. Tengok orang lah mata dia. So kalau tengok yang duduk. Okey. Satu orang kat Facebook, ini Syahri sebenarnya. Okay. So maknanya Syahri tengok yang duduk satu. Tengok mata yang tengok juga nombor dua. So maknanya kalau mata yang tengok ni, dia tuan-tuan dan puan, dia benda subjektif dalam Islam. Asalpun dalam bahasa, saya nak kata cantik, lebih cantik, okey lah cantik, tak begitu cantik, atau maksudnya tak cantik dengan cantik sikit, tak sama. So dalam bahasa Arab ini adalah lafaz. So kabir ni pun dia panggil saya lupa pula dia panggil term tuan-tuan. Kabbara yukabbiru tu semua sama word. Sebab tu Nabi SAW apabila membuka salat, Nabi akan membaca dengan Allahu Akbar. Tak pernah dengar kabir, tak pernah dengar kubair, tak pernah dengar lafaz yang lain.
So ini adalah salah satu dalil yang kita tidak merubah takbiratul ihram dengan lafaz lain. Walaupun ada pandangan lain di sana membolehkan. Okey, kemudian Kak Zaitun. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis Anas, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Melalui dua jalur periwayatan lalu disertai dengan hadis Abu Hurairah mengenai hal itu. Namun sikap Imam Bukhari ini dikritik oleh Al-Ismaili. Dia berkata, hadis pertama tidak menyebutkan kata takbir, sedangkan dalam hadis kedua dan ketiga tidak ada keterangan yang mewajibkan takbir. Ya, Kak Zaitun sebentar, maaf. Tuan-tuan dan puan, inilah bezanya antara tiga periwayatan tadi. Kita ada nombor satu riwayat siapa Kak? Anas bin Malik. Kita ada nombor dua riwayat Al-Imam, riwayat the first Az-Zuhri wala Anas. Second Anas. Third baru Imam Malik. Abu Hurairah. Okey. So maksudnya perawi hadis ni adalah perawi-perawi yang berbeza, menampakkan bahawa hadis ini dengan lafaz-lafaznya yang pelbagai. Okay, diriwayatkan daripada jalur ataupun sanad yang berbeza. Nombor satu, tak ada sebut Allahu Akbar. Okay, hadis ni kita pernah baca, tuan-tuan puan. Kita baca bila? Waktu kita belajar online, Syahri. Syahri tak ada masa tu. Saya tengok ulangan agaknya. Okay. Waktu tu kita belajar sebab tajuk dia adalah berkenaan dengan, nanti saya ingatkan balik. Imam wajib diikut. Maknanya subjek masa tu, jika imam duduk, hendaklah kita duduk. Macam teringat. Kita kalau imam ke depan dia duduk, kita makmum ada dua choice. Untuk duduk ataupun untuk sembahyang macam biasa. That was the subject. But using hadis yang sama. Ini dipanggil dalam kitab Imam Bukhari atau dalam kitab hadis, hadis mukarrar. Hadis mukarrar maknanya hadis berulang. Berulang tapi digunakan sebab punya dalil pada beberapa perkara. Mukarrar. Mim kaf ra ra. Okey. So, kali ini pula subjek dia adalah tentang takbiratul ihram. Satu Imam Bukhari letak tajuk mewajibkan takbir membuka solat, yakni bracket iftitah. So kata orang Arab wajhul istidlal. Wajhul istidlal ni kita guna dalil pada perkara yang berkaitan. Dia saya tak boleh guna dalil yang ni untuk contoh buka pintu rumah. Nak buka majlis makan, tak boleh. Dia tak kena dengan subjek. So, subjek dia hari ini adalah Allahu Akbar. So, dalam hadis nombor 1, tak ada sebut takbir. Sebab tu, Al-Ismaili atau Al-Imam, ya alim juga, dia jawab pada Imam Bukhari. Tak ada kena-mengena dalam hadis pertama ni, tak ada sebut takbir langsung, tuan-tuan. So kita kalau kita follow, di sini yang ulama berbeza pendapat. Tapi dalam hadis nombor 2 dan nombor 3 ada tak Kak? Ada. So kita dengar apa argument Al-Imam Al-Ismaili. Silakan Zaitun. Bahkan yang ada hanyalah perintah agar makmum berdiri di posisi lebih ke belakang dari imam. Al-Ismaili melanjutkan, kalau indikasi hadis itu adalah mewajibkan takbir, niscaya perkataannya maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu juga berindikasikan bahawa makmum wajib mengucapkan kata ini. Kritik Al-Ismaili bahagian pertama ditanggapi bahawa maksud Imam Bukhari menyebutkan hadis Anas dari dua jalur periwayatannya adalah untuk menjelaskan bahawa pada dasarnya kedua hadis itu adalah satu. Hanya saja Syuaib menukilnya secara ringkas sedangkan Laith menyebutkannya dengan lengkap. Adapun kepentingan Imam Bukhari menyebutkan jalur periwayatan yang ringkas tersebut adalah untuk menerangkan penegasan Imam Az-Zuhri bahawa ia mendengar hadis itu langsung dari Anas. Okay, tuan-tuan, ini semua adalah keabsahan atau kesahihan satu-satu hadis, status hadis. Dia bukan satu sahih, satu tak sahih. Tapi ada satu lagi yang lebih bagus. So kita boleh faham kat sini, sahih tu
Sahih ada macam-macam. Macam Syari. Syari tak gila, waras. Saya pun waras. Tapi kalau saya cakap dengan Syari cakap, siapa lagi percaya? Orang percaya saya lah. Sebab saya dapat lagi waras daripada Syari yang waras. Tapi tak kata Syari gila. Okay? So kita ada level-level. Sebab ada orang baik, ada orang lebih baik. So it is okay dalam satu hadis yang lafaznya ataupun sedikit perbezaan pada perawinya. Tapi pada ulama hadis, mereka argue. Tuan-tuan jangan salah faham pula. Al-Ismaili ini macam cari pasal pula dengan Imam Bukhari. Tidak. Ini adalah satu perbincangan yang sihat sebenarnya. Di kalangan ulama. Biasanya guru tak gaduh. Yang gaduh, student. Yang gaduh. Ustaz kita baik. Ustaz kita zikir 6,000. Ustaz kita zikir 10,000. Awak zikir apa? Kita baca Quran je. Contoh, kita baca Quran je. Quran lagi bagus daripada awak pun. Yang gaduh tu selalu yang kat bawah. Sambung. Sedangkan jawapan untuk kritikan yang kedua adalah bahawa Nabi SAW telah melakukan hal itu dan perbuatan baginda ini berfungsi untuk menjelaskan solat secara global. Sementara hukum menjelaskan perkara yang wajib adalah wajib. Demikian yang dipaparkan oleh Ibn Rashid. Adapun kritik yang... Sebentar Kak, maknanya dalam pendapat yang mengatakan bahawa memulakan takbir dengan lafaz Allahu Akbar, bukan sahaja datang daripada perkataan dalam hadis. Ia juga berdasarkan perbuatan Nabi. So bermakna diambil kira lah kalau boleh lafaz yang lain. Allahu Azim, Allahu Kabir, contoh. Tapi Nabi tak pernah baca lafaz yang lain. Bermakna macam mana Syari, sahabat Nabi dengar Nabi baca takbir tu? Macam mana? Maksudnya macam mana dia manage to dengar? Sama gitu. Ya. Sebelah ataupun sembahyang jamaah kalau fardu Nabi imam. Kalau sembahyang sunat yang dekat dengan Nabi. Maknanya tak pernah ada riwayat yang sahabat kata, hari ini aku terdengar bahawa Nabi SAW bertakbir dengan lafaz Allahu Qadir. Tak pernah dengar. So, tak ada satu pun riwayat yang mengatakan demikian. Okay? So, kita faham kat sini. Dua dasarnya. Iaitu perkataan yang diriwayatkan Allahu Akbar, satu. Nombor dua adalah lafaz Nabi dalam hidup Rasulullah SAW. So, tuan-tuan kat sini betul-betul boleh bayangkan. Maksud dia adalah dalam amalan. Okay, sebab maaf saya sebut ni, kalau tuan-tuan di Facebook ataupun di online ya, kita biasa ni discussion saja. Orang dalam ni dah immune. Dia maknanya dia dah Allah dah dengan saya dan kita biasa agree to disagree ya. Tak semua amalan yang kita buat, maknanya kalau dia tak ada dalil tu maksudnya daripada hadis atau Quran yang mengizinkan. Okey. Satu, mari kita kena ambil kira. Satu lagi juga, perbuatan Nabi itu diambil kira. Diambil kira. Sebab saya pernah dengar ceramah. Kata ustaz-ustaz dalam ceramah yang ada kat online, tak kira lah mana-mana negara, dia kata tak mesti Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Saya nak nampakkan di sini bahawa ulama hadis menjadikan perbuatan Nabi di samping verbal statement Rasulullah SAW. Kalau ada khilaf dekat verbal statement, maksudnya yang ditulis sebagai hadis, bahawa Nabi bertakbir, Nabi menyuruh begini-begini. Okay. Kalau ada khilaf kat situ, next dia pergi adalah tak pernah dengar perbuatan Nabi. So kena ambil kira. Kena ambil kira. Maknanya kita tak boleh, sebab kadang-kadang tuan-tuan perempuan, kita cakap, ini the reality yang saya rasa kita kena cakap. Saya tengok banyak masjid-masjid sekarang siarkan hari Jumaat Suratul Kahfi. Baguslah. Saya sangat gembira masjid-masjid baru faham dan alhamdulillah mulakan. Syukur. Covid datang. Kalau Covid datang, semua degil. Semua degil maksud saya, tapi masih ada masjid yang buat malam Jumaat tahlil live. Saya bukan isu saya tahlil. Cikgu Aisyah kata,
Kan cikgu banyak kan? Saya bukan isu saya tahlil, isu saya surah Yasin. Bacalah malam tu. Kalau kita tanya, dia kata apa salah baca Yasin? Itu semua statement-statement zaman Piramli naik bicar 3 orang. Dalam Piramli, Sudin duduk atas, Haji duduk bawah. Apa saya bayar deposit? Saya patut bayar setengah ke? Dia bilang. Kan dia ketuk-ketuk kat sini keluar duit kan? Saya cuma ada 5 sen saja. 5 sen pun 5 sen lah kata penari bicara tu. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita, okey, di sini saya bukan merendahkan orang. Maksud saya adalah kadang-kalanya di kalangan teman-teman kita pun, hatta tuan-tuan di online, mungkin tuan-tuan terdedah dengan perkara ni. Di kalangan teman-teman kita ada yang akan menjadikan itu sebagai statement untuk argue. Salah ke? Kalau Nabi tak buat, kita tak boleh buat ke? Jawapan dia, kalau Nabi tak buat, nak ikut siapa? Kecuali ada amalan sahabat. Itu bertaraf elok. Aku kata kata Azwan Ali Diva A. Diva A kata apa? Elok. Okay, H-E-L-O. Okay. So maknanya bila ada sahabat Nabi buat, contoh Sayyidina Umar jadikan tarawih kepada rakaat yang berganda-ganda daripada Nabi. Nah, kerana apa? Umar radhiyallahu an memahami Nabi. Tuan-tuan cuba cari, sebab saya tengok banyak juga ustaz-ustaz walaupun dia profesional, dia orang selalu kata gini, asal pula bid'ah semua salah. Dia ada ustaz argue macam ni. Dalam hadis kata bid'ah itu menyesatkan. Daripada habis ada bid'ah hasanah. Nah, saya mengerti dia bagi apa? Section-section yang ulama bagi ya. Bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Tapi kita tak boleh paksa orang. Dia kata gini, kalau bid'ah tu semua sesat, kalau gitu Sayyidina Umar buat tu macam mana? Ada asas dia. Bermakna Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tuan-tuan tak pernah tengok Sayyidina Umar buat satu benda yang Nabi menyebabkan Nabi marah pada hayat Nabi. Pernah? Saya tak pernah. Saya tak pernah dengar. Saya tak pernah tengok. Ada riwayat sahabat Nabi ambil batu. Ada orang kira Allahu Akbar ataupun taruh batu Allahu Akbar sebab nak counting. Kan apabila riwayat tersebut dalam hadis yang sebut pada waktu Allah, siapa nama Imam, bukan Imam Malik, zaman sebelum tu lagi ada sahabat yang masih hidup. Dia kata Nabi SAW, baju Nabi belum lagi reput. Ibn Mas'ud, thank you Syahri. Abdullah bin Mas'ud, belum reput lagi. Bejana Nabi belum crack, belum retak. Kamu dah buat benda-benda yang mengarut. Maknanya zaman Nabi, sahabat Nabi sangat menyantuni, mengikuti apa yang Nabi buat. So zaman kita tuan-tuan kat online nak kena faham. Kalau bukan agama, buatlah. Nak makan Sara Lee cake, makan. Nak makan cheesecake, makan. Tak ada kek kurma. Semua orang makan kek biasa. Makan. So maknanya boleh je pilih. Nak pakai songkok Haji, songkok Brunei, songkok Morocco pakai. Ibu-ibu nak pakai hijab Iran, hijab Parsi, hijab orang putih pakai. Tak ada masalah. Benda bukan agama yang kita buat sebagai ibadat. So benda yang ibadat, argument kita, kalau kita belajar, dia bunyi dia cantik sikit. Dia takkan kita kata, Nabi tak buat, tak boleh buat ke? Ini argument Upin dengan Ipin. Upin dengan Ipin, kartun juga. Saya ingat Star Wars pun boleh ada kartun. Apa, Donald Duck pun kartun ke Syari. Donald Duck dengan Upin dengan Ipin, mana satu lagi otai. Kalau ikut umur, Donald Duck dah lama wafat. Saya ingat Donald Duck dah ada sebelum saya ada. Dengan Mickey Mouse. Mickey Mouse pun dah beranak dah. Ada Minnie Mouse, ada macam-macam mouse. So maksud saya di sini, tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan di online, saya rasa kalau tuan biasa ikuti, ya, asatizah dia ada macam-macam ragam dan macam-macam statement. Okey. Tapi kita nak pilih yang baik lah. Maksudnya bukan pilih orang, pilih statement yang baik. Jika ada sesuatu yang orang kata, boleh je takbir semayang dengan Allah Azim. Kita pun tanyalah, awak belajar
Ada dalil ke? Istilahnya, okay, ada sumber yang baik untuk awak amalkan. Kalau dia kata tak ada pula, tapi ada pendapat kata macam tu. Okay, kita pun nak argue lah. Kita bilang, tapi Nabi SAW, saya belajar pula. Ni lagi baiknya lah. Saya belajar pula. Maknanya jangan cek gaduh. Saya rasa salah kalau cek gaduh ya. Kalau saya belajar, Nabi tak pernah tukar lafaz tu dengan selain Allahu Akbar. Kalau ditanya, okay, kalau Nabi tak buat, apa kita tak boleh buat ke? Tuan-tuan, Sadaqallahul Azim. Dah. Maknanya orang ni, kalau kita argue juga, dia tak satu level untuk discussion. Okay, sekarang dekat ini. Ya, betul. Sebab kalau kan sambung dengan orang ni, ya, she should know, kata Kak ini. I agree 100% dengan kakak. But kalau kakak sambung, perbuatan Nabi itu adalah indikasi untuk kita boleh buat ke tidak. Dia akan sambung lain pula. Maknanya, dia takkan habis discussion. Sebab dia tak sampai level of menghargai, dia panggil apa? Menghargai asas dalam Islam. Tuan-tuan perempuan, saya bagi perumpamaan yang saya rasa boleh close kepada ni lah. Turkish. Zaidah punya suami. Apa khabar? Abang polis baik, Zaidah? Baik, Alhamdulillah. Okay. Turkish, dia orang masak with pride. Betul? Tuan-tuan, Turkish, Palestinian. Kalau French macam mana kan? Kalau masak. Very proud. Dia kalau masak tu, dia masak nak tomato bagus. Akan dia potong capsicum. Kalau bunyi, macam wow. Macam dia macam, this is great. Dia bau benda kan? Dia beli mushroom, dia bau. Makcik ada mushroom, makcik cium kat dapur. Boleh haus lah. Makcik kalau cium mushroom tu, pakcik kata, dah pengawak. So lusa ni, rasa-rasa saya dah boleh siap surah Yasin. So maksudnya, keturunan, okay, orang masak pride ni, dia berdasarkan amalan-amalan yang ada pada keturunan dia. Maksud, dia akan pilih ingredients dan juga bahan-bahan dia. Saya ada kawan Syahri dulu masak, ustaz juga, masa kita belajar. Dia masak ke apa barang yang nampak masuk. Saya tanya dia, ni lauk apa? Dia bilang lauk dia entah apa-apa entah. Dia kata, dia kata dengan saya, nak makan, makan. Tak nak makan sudah. Saya tak berani makan. Saya tengok, dia nampak ketumbar, dia hantam ketumbar. Nampak kunyit, letak kunyit. Saya bilang kunyit ni pakai untuk 3 tempat je. Untuk goreng, cili api, atau kau nak pergi semayang. Macam India semayang kat Kuil. Saya bilang ni pakai kunyit. Kalau kau masak sup ni kau tak kunyit, nama dia sup kuning, kau gila. Dia kata, ni mazhab aku. Saya pun okey lah. So kata kalau kau nak makan. Sebab dia balik fakulti dengan saya. Kita penat kan. So dia apa aja tu. Sayur tu pun kalau ada roti, sayur, dia boleh goreng, dia bikin jadi goreng. Satu kawan saya kalau makan, saya tengok kawan saya satu lagi, dia seorang masak kan. Seorang lagi akan makmum dia makan. Begini, sudah kau masak? Sudah kau masak? Saya pun tengok, saya kata apa yang sedap ni? Sebab saya paling gemuk dalam semua orang. Masa tu. Sekarang saya tengok selera, kita dah makan Malaysia ni. Saya kata apa yang sedap ni? Dia kata kau tak makan, kau tak tahu. Okey juga, saya pun fikir, betul juga. Saya bilang, okey lah, aku rasa lauk korang ni, tukang masak ni okey lah, dia suka lah dia nak masak apa. Tapi lauk, kau yang tak masak ni, sebab kau pemalas. Kau pemalas tak nak masak, kau pemalas tak nak beli. Jadi kau rasa kau nak kenyang. Ada orang makan untuk kenyang aja. Maggi pun boleh, air pun boleh. Roti basahkan, kembang boleh. Nak lagi cepat kembang, capati. Kan? Saya dah. So maksud saya, ada orang pula macam pakcik-pakcik makan. Ada tak beli ikan besar. Ikan kena kocik je. Salah kuning tu kalau boleh dibelah lagi. Ada yang nak makan daging potong tipis. Dia panggil apa kak? Sukiyaki. Very tipis. Kalau kat kedai dia jual apa? Sabu Sabu-sabu. Ayah saya suka yang tipis. Saya pula makan daging tipis ni macam kita pegang, dia gerak. Macam itu. So maksudnya preference orang. Dan saya ingat parts of kambing ada pelbagai. Saya baru cerita dengan Iskandar tadi. Saya pergi walimah hari Ahad lepas. Ni statement saya tentang kalau online ni bukan untuk semua. Saya pergi yang hari tu je.
Okay. Saya rasa caterer walimah ni dia mula ambil peluang, opportunis. Sebab sekarang kan dah boleh makan buffet baju tarikh. Okey, saya pun bawa lah pinggan. Saya tak tahu belah mana saya ni kurus. Kalau orang tukar cendol tu tak pernah jumpa saya gemuk dulu. Okey. Saya pun bawa pinggan. Kaunter nombor 1, nasi. Nasi biryani dia tulis. Tapi tak pakai basmati. Pakai bas lepas. Macam mana ni? Saya makan, tuan-tuan puan, saya tengok bukan basmati, tak panggil biryani. Dia panggil nasi jagung. Dia panggil nasi butter. Nasi saudara kita. So dia tak panggil biryani. Okay. Saya pun jalan. Okay. Patah pun patah lah. Makanlah. Okay. Next counter. Dia bagi saya daging. Dia tulis tu daging biryani. Saya tanya lembu ke kambing kak? Dia jawab lembu. Kambing tak masuk. Covid. Okay. Saya pun okay. Dia pun cedokkan. Tuan-tuan, dia saiz dia 2 jari saya ni panjang dia ni 3 suku sama sini. Saya apa tu Cikgu Aisyah kata alahai. Kalau Cikgu Aisyah kata alahai, kalau saya ni alamak kecilnya. Okey, saya kata saya betul. Saya diam di mana saya diam. Faham lah. Aku nak lagi kat sini tulis. Okey, dia pun tak faham dia diam. Saya kata satu je kak. Dia kata okey, kau nak tak lagi lah. Okey, saya buat okey. Saya pergi sebelah ayam. Kalau chicken breast, saya tapak tangan saya ni, potong 3. Saya tak pernah makan chicken breast potong 3. Sumpah, saya tak pernah makan. Dan saya kalau cedok paling tidak 2 lah Syari. Chicken breast kan dia tak macam parts yang lain. Dia kering sikit. Okey. Tuan-tuan puan, saya nak kata kat sini bahawa ini pun caterer yang sah. Sebab dia serve tu, tapi dia berkira. Ada caterer yang sangat memuliakan tetamu. Saya okey. Sekarang COVID punya zaman Zaidah satu kepala berapa? $30, $25. 60 to 90 ni masa apa kak? Kerbau dari Negeri Sembilan. Allah. Okey, katalah dengan dekor dengan apa lah. Dekor up tu semua kan. Dia punya meja, dia punya pelamin. Okey, saya faham. Tapi tuan-tuan puan, kalau pakai per head dekat hotel, dia kalau datangkan kambing flown from Australia 3 days ago. Kalau piece gini saya faham. Ini kambing dia baru 3 hari meninggal. Mana kambing ni baru masuk ke dalam kuali, berjumpa dengan garam, asam dengan garam, dia jadi lauk. Okay, saya boleh faham. Ada parts-parts yang mahal. Contoh, okay, kita pakai mushroom. Ni mushroom apa? Ni kita pakai truffle. Okay. Saya bukan tuan-tuan demand. Nak bagi perbandingan. Ada orang bagi dia, saya dah provide catering. Saya dah provide. Tapi dia provide dengan cara yang menyebabkan orang tak puas hati. Sakit hati. Atau Zaidah, saya tetamu, saya akan marah tuan rumah. Macam kasih instruction, jangan ciduk lebih je. Saya rasa tuan-tuan puan, 10 ekor ayam cukup untuk 100 orang hari ni. Sebab kalau dia potong macam ikan bilis tu, saya pun boleh jadi kita lah. Cari kita kerja 2 orang sudah. Kita sembelih orang semua. Kita bukan sembelih ayam. Tuan-tuan puan. Tapi there are caterers yang memang dia masak dan dia tahu dia provide bukan hanya nama tapi servis. Yes. Dan saya pernah makan caterer lain juga yang musim COVID yang bagi kita makan betul-betul. Yang tukang cedok tu dia tak buat lawak kat kita. So saya tanya tu, siap bila saya ni nampak kurus? Saya biasa kalau pergi, biasa orang tambal kita Zaidah. Cukup ke ni? Dia bilang. Saya bilang cukup makcik. Dia bilang mana cukup, main lagi minta lagi tambah. Lagi lah gemuk kita. So maksud saya di sini adalah itulah argument agama. There are manusia yang memang tahap dia tu, kita haprak tu. Yang ada manusia tahap dia masak tu, cincai-cincai. Tahap dia menjauh agama dan dalam dia memahami agama, dia memang faham sampai ke situlah. Tak habis-habis dia argue. Kalau kita nak argue, semua benda Nabi tak buat, tak boleh buat ke? Buatlah kau apa kau ni suka. Maksudnya agama ada aturan dan agama ada tahap dia untuk kita nak amal. Boleh jelas maksud saya? Okay, so banyak lagi perkara lain tuan-tuan. Yang saya rasa logiknya adalah dalam masyarakat, it's about time to change. It's about time to adapt to situasi yang lain.
Dan saya rasa tuan-tuan dan puan, kalau dulu masjid buat majlis tahlil kan, sebab orang nak dengar. Cikgu kan, sekarang orang buat online majlis tahlil. Saya tak tahu siapa yang nak dengar. Tuan-tuan dan puan, okey. Saya kata, kalau kata mungkin tuan-tuan dan puan argue ada je ustaz orang nak dengar. Ustaz tak nak dengar, sudahlah. Okey, misal. Okey, saya bagi cadangan. Siapa-siapa yang nak buat tahlil tu, sila belajar, buat sendiri kat rumah. Bila masanya kita nak doa ke mak bapak kita, asyik nak tunggu orang je. Kalau online tu tengah doa, bismillahirrahmanirrahim, mati. Wifi dia mati. Dengan kita sekali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun berhenti nak doa, dah habis lah. Wifi tak betul lah. Kita pun gode. Keluar, start balik. Sadaqallahul azim. Taqabbalallahu minkum. Selesai. Saya nak kata di sini tuan-tuan dan puan-puan, learn untuk adapt dengan situasi yang baru, berdikari. Hari ini siapa tak berdikari, dia habis, dia liau. Saya ingat government pun kena berdikari. Sebab tu keluar duit reserve tu semua. Government pun kena fikir, semua orang kena adjust, including agama tuan-tuan dan puan-puan. It's about time saya rasa masjid tak fit benda yang tak ada tentu halanya. Elok juga Allah bagi cuti pada masjid untuk masjid fikirkan sesuatu. Dan alhamdulillah tuan-tuan, hari ni kalau dulu kuliah kita, hanya kita, sekarang kuliah kita dan mereka yang dalam kamera tu. Tapi tak ada orang dalam kamera. That's the reality. Dalam kamera tak ada orang, tapi orang menonton. Dan orang boleh tonton kemudian. Saya ingat tuan-tuan dan puan-puan, masa untuk kita memahami agama Allah bagi chance lebih baik. Yes, Kak ini. You want to say something? Kabir. Oh, this one. Tulis apa yang tadi? Menggariskan. Actually, menggariskan. Tergantung, Kak. Menggariskan. Tuan-tuan puan kat Facebook, tak maaf ya, tulisan saya memang teruk. Alhamdulillah jauh kamera tu. Syahid hadisnya adalah syari lafaz takbir. Okay, this is the topic. Maknanya berkenaan dengan Allahu Akbar, memulakan solat, melafazkan. So Imam Bukhari menyebutkan apa? Wajib. Dan tadi diterangkan wajib tu apa, dan kemudian dia sekarang ni apa. Sekarang sedang bincang the lafaz of Allahu Akbar. Okay, sila Kak Zaitun. Sambung Kak Zaitun. Adapun kritik yang ketiga tidak tepat untuk ditujukan kepada Imam Bukhari kerana tidak tertutup kemungkinan dia mewajibkan ucapan tersebut sebagaimana pendapat gurunya, yakni Ishaq bin Rahawai. Jawaban yang lain dikatakan atau puan, maaf Kak Zaitun, Rahawai itu boleh Rahawai, boleh Rahuyah. Okey, kalau ulama hadis pasal nama macam ni, ulama hadis dengan ulama bahasa baca lain-lain. Dia tulisan dia gini kan? Tulisan dia ra alif ha waw ya ha. Okey, ada lagi satu ulama dia panggil sin ya ba waw ya ha. Nama yang belakang ada macam sya'ri contoh. So ulama hadis baca dengan bahasa baris begini, ra ha wai rahawai. Okey, ulama bahasa grammar, linguistik baca rahawai. Ulama hadis baca ra, saya kasih pada biru, baca hijau, ra hu ya. Kata Zaridah jawab, satu Zaridah, satu Zara do. Macam itu, lain kan? So ulama bahasa baca rahawai, ulama hadis baca ra hu ya. So kalau bawah ni Zaridah, kita try test. Kalau ulama hadis baca apa? Sa pula. Kalau ada ya tak boleh sa. Bu, waw dengan
baris depan match. Si, bu, ya. Thank you. Ramai kau yang okey. So, kalau alif tadi dah, matching dia baris atas. Baru bunyi ra. Kalau sebelum alif, bunyi dia ri, tak betul. Okay, bukan kaedah bahasa Arab. Si, bu, ya. Kalau ulama bahasa baca, si, ba, waih. Si buya dengan si bawai. Tu saya tadi kat saya terbaca rahawih. Saya sebut rahawih, cuma saya teringat ulama hadis tak baca rahawih. Ulama hadis baca rahuya. Kat saya tu kena baca rahuya. Sebagaimana pendapat gurunya, yakni Ishaq bin Rahuya. Jawapan yang lain dikatakan bahawa apabila kewajipan takbir dapat disimpulkan dari hadis tersebut dari sisi mana pun, maka telah ada keserasian dengan judul bab. Sedangkan kewajipannya terhadap makmum sangat nampak dalam hadis. Namun kewajipan hal itu bagi imam tidak disinggung. Mungkin pula dikatakan bahawa cara penyajian hadis itu mengisyaratkan akan kewajipannya kerana hadis tersebut menggunakan lafaz iza, yakni apabila, di mana lafaz ini berfungsi secara khusus untuk menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Al-Karmani mengatakan bahawa hadis yang disebutkan mengindikasikan bahagian kedua judul bab, sebab lafaz idza shalla qa'iman, apabila ia solat berdiri, mencakup membuka, yakni memulai solat dalam keadaan berdiri. Seakan-akan dikatakan apabila imam memulai solat dengan berdiri, maka mulailah kalian solat dengan berdiri juga. So ada pelbagai lah, maknanya memulakan solat ini ada pelbagai penafsiran. Tetapi yang penting lafaz Allahu Akbar itu rukun dalam sembahyang. Sambung. Al-Karmani juga mengatakan bahawa kemungkinan kata dan pada kalimat judul bab dan pembukaan solat bererti bersama, sehingga maknanya adalah bab kewajipan takbir bersamaan dengan pembukaan solat. Dengan demikian, maka konteks hadis tersebut judul bab sulit untuk difahami. Kesimpulannya bahawa dia... Sebentar Zaitun. Tuan-tuan perempuan di sini atau di Facebook, di rumah, maknanya ulama hadis discuss ni. Baru tajuk bab. Belum masuk hadis lagi sebenarnya. Kita dah berpuluh-puluh bagai dah kat sini ya. So maksud saya adalah inilah cara ulama hadis meneliti karya seorang imam ulung seperti Al-Bukhari. Tajuknya tu saja ulama discuss kita dekat sejam dah. Kata Ustaz Zubir ada 10 minit lagi. Maknanya tuan-tuan perempuan, bagi kita orang kita sekarang mungkin ini macam wasting time. Nah, bagi orang yang tak menghargai, ini wasting time. Tapi untuk orang nak belajar, ini adalah lebih memahamkan dia kepada subjek hadis tu. Kenapa Imam Bukhari pilih tajuk sedemikian? Dan kebetulan saya waktu Kak Zaitun baca tu, saya dah share sekali. So bermaksud, tuan-tuan kita perlu jaga masa juga. Ya, kita kena selit sekali lah. Apa hukum atau istilah dia, apakah cara atau tata cara Nabi SAW dalam Nabi sembahyang. Saya pernah dengar ada orang kritik, dia kata gini, ada buku nama Sifat Solat Nabi. Sifat Solat Nabi ni ramai beberapa orang yang karang. Syekh Albani ada, macam-macam ada pengarang. Tuan-tuan nak pakai yang mana satu pakailah, tak ada masalah bagi saya. Sebab tak semua Syekh Albani cakap hadis yang Syekh Albani pandang tu betul, ada ulama lain pandang betul. Dia mesti open. Tapi tuan-tuan dan puan, tak adalah sampai menyasar. Terlalu rapuh, tak ada foundation, tak ada sokongan hadis. Tak ada, okay, sebagai contoh, ada baru lepas beberapa hari ini saya didatangi dengan soalan yang tak ada asas tentang bayi lahir ke apa, saya lupa. Ada satu isu lah Syarif, benda yang dalam agama tak ada apa-apa. Oh ya, saya jawab gini, ada satu video di-sharekan kepada saya, alhamdulillah ingat lagi, tentang azan. Allah Akbar, azan kat masjid.
kata penceramah, azan kat masjid ni, kita kena azan juga dekat rumah. Saya pun menantilah. Pasal orang forward, saya tak cari tonton video ni. Orang tanya soalan, dan dia forward it to me. So, dalam duration dia about 1 minute plus lah. Bagus lah. Efektif. So, kata ustaz tu, kita kena azan kat rumah. Walaupun kat radio dah azan, contoh radio tu kita azan. Masjid azan, kita kena azan. Sebab azan ni, ruh. Kita punya ruh ni, kalau tak azan kat rumah, ruh ni mati. So, dia tak kenal kebaikan. So, jangan fikir-fikir. Kata orang ni, ustaz, kawan saya tanya saya soalan ni, ustaz, boleh komen sikit? Maksudnya dia tengah tak faham. Dia bilang yang saya faham, azan adalah call untuk kita ke masjid atau semayang berjemaah. Dia bilang kena azan ke ustaz kat rumah kalau kita nak semayang. Tuan-tuan perempuan, saya kalau tak pergi ke situ, azan di radio, sunnah tak tuan-tuan jawab? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita jawab Allah Akbar, Allah Akbar. Kita pun tengok radio tu, Allahu Akbar. Kita radio kat dapur, kita duduk dapur lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan, ada beberapa ulama kata azan yang live, yang kita turut sambut dan kita baca doa after azan. Okey lah, kalau tuan-tuan nak baca, kadang-kadang kita terlepas. Saya pun kadang-kadang driving, saya dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya Allah Akbar. Video. Kadang-kadang kita tergitu. Okey. Ni sekarang pula nak cerita azan di rumah. Kalau tuan-tuan sembahyang seorang, nak azan dengan siapa? Orang rumah kita tak boleh masuk COVID 8 orang je. Okey, Syahri jangan lupa SOP. Syahri buat sengaja tahu Nazri ni. So, tuan-tuan dan puan, bila ustaz tu kata kerana roh kita akan mati bila kita tak azan. Saya jawab gini. Saya kata fungsi azan seperti yang awak kata. Kemudian statement tentang roh mati adalah statement peribadi penceramah. Namun tak disokong oleh Quran, hadis maupun amalan sahabat. Jadi bebas. Kalau nak azan, sila. Tak nak azan, sila. Saya takkan azan tu. Tak ada penting dan tak ada sebab. Tuan-tuan dan puan, maksud saya ada perkara-perkara yang memang dia personal je. Contoh, ada makcik satu mengadu kat saya lepas kelas Quran. Kak, saya ajar kelas Quran tu kan, makcik tu pun dah habis dah kena gasak sini kan. Makcik ikhfa salah, kha salah. Dia gini, salah ustaz, roh saya salah. Saya bilang salah makcik, roh makcik market. Tak sama market, pasar. So dia pun okey, dia dah agak sengit-sengit dah mulut. Dia kata ustaz, ada doa-doa yang kawan saya share. Dia tanya saya, doa ni guru dia punya guru aja. Okey. Dia kata saya jawab gini, doa guru awak punya guru aja, saya rasa lagi bagus baca doa yang dalam Quran atau doa yang Nabi aja. Dia kata saya pergi makan dengan kawan saya jadi bergaduh. Bergaduh tu maksudnya jadi dia bertekak lah kak. Kata dia tak ada, guru saya punya guru bukan orang sebarang. Kata makcik ni pula, Nabi tak ada orang boleh tanding. Sembarang orang pun tak boleh tanding. Satu orang pun tak boleh tanding. Which is betul lah bagi saya. So saya kata, makcik lah, saya sambil makan tak? Beli ni bamian tu habis tak? Dia bilang, habis juga ustaz. Gaduh-gaduh juga, habis-habis juga. Okey, aman lah maksudnya. So saya nak kata di sini tuan-tuan, level of orang argue dan amalan, terserah dia lah. Maksud saya terserah ni, tuan-tuan kena bedek-bedek bayi. Kena make dono je. Maksud saya, bila dia nak insist dengan apa dia nak buat tu, saya baca doa, guru saya punya guru. Kita dah kata, ni doa Nabi, baca, dia tak nak. Dah, tuan-tuan jangan paksa dia naik level tu. Tak payah. Biar dia stay. Ya Syarif. Figure. Figura. Kenapa? Betul. So saya terkenal. Tak kisah Syarif, bagi saya, siapa pun kita nak belajar, boleh. Tapi tuan-tuan perempuan, as a participants, ataupun kita belajar dengan sesiapa, termasuk kalau dengan saya pun, kalau apa yang saya cakap tu rapuh, tuan-tuan tak payah dengar. Tuan-tuan boleh dengar saja daripada yang lain. Semua orang buat silap dan semua orang buat salah Syarif. So yang mendengar juga dia kena tahu filter. Bila pakai, bila tak pakai. Kalau saya ajar tuan-tuan perempuan, doa Nabi
jangan baca. Baca doa yang sahabat ni baca lebih dekat dengan kita. So mana tuan-tuan boleh faham. Maknanya saya sedang dalam zon tutup kepala saya daripada semua yang benar dalam saluran. Tuan-tuan dekat universiti, semua argument betul. Tapi kena buktikan. Dia mesti ada dia punya dasar. Tak ada dasar dekat dunia cakap pasal bintang di langit. Tak ada dasar. Tak ada orang pakai kajian kita. So ini perumpamaan yang saya rasa dalam bab ni. So ulama argue atau bincang pada tajuk. Namun argument tadi nampak keilmuan. Dia bukan kosong. Kita sembang kosong ni kedai kopi. Pak Cik Tari, Pak Cik Tari nak tanya, silakan. Nampak lain sikit Pak Cik Tari hari ni. Sangkut emas tu kita kan kelakar pula saya tengok. Tahan pula tu. Saya kalau sangkut selalu jatuh. Pak Cik Tari, saya sangkut jatuh. Sangkut jatuh. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat habis dah subjek tu Kak Zaitun. Nanti kita baca pelajaran yang diambil sikit. Pelajaran yang dapat diambil. Takbiratul ihram termasuk rukun solat menurut jumhur, iaitu majoriti ulama. Dalam mazhab Hanafi dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dinyatakan bahawa takbiratul ihram adalah syarat solat. Adapun pendapat yang lain mengatakan sunnah. Ibnu Al-Munzir berkata tidak ada yang berpendapat demikian selain Az-Zuhri. Tapi ulama lainnya telah menukil pendapat seperti ini dari Sa'id bin Al-Musayyab, Al-Auza'i dan Malik. Hanya saja tidak dinukil dari mereka pernyataan tegas bahawa hukumnya adalah sunnah. So maknanya Kak Zaitun, ada 3 hukum lah. Takbiratul ihram, majoriti ulama kata rukun. Maknanya mesti buat. Allahu Akbar. Nombor 2 pandangan adalah dalam mazhab Hanafi, pendapatnya dan salah satu mazhab Syafi'i. Tuan-tuan di online bolehlah dengar ya. Dan dalam salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dinyatakan bahawa takbiratul ihram adalah syarat solat, bukan rukun solat. Rukun kalau tak buat tak sah. Syarat kalau tak buat, boleh ganti, boleh ganti dengan yang lain, ya, ataupun ada alternatif. Dan ada pendapat pun yang menyatakan sunnah. So inilah yang dinamakan pengajian ataupun kita panggil perbahasan ilmu. Setakat ni kita memandang dia rukun. Mana konon lah sebut Allahu Akbar. Sambung Kak Zaitun, thank you. Hilang Kak Zaitun. Syahri baca minggu depan Tapi ulama lainnya telah menukil pendapat seperti ini dari Uqaidah. Bahkan mereka hanya mengatakan tentang seseorang yang mendapati imam sedang rukuk, cukup baginya takbir untuk rukuk. Benar, pernyataan tegas mengenai hal itu telah dinukil oleh Al-Karhi, salah seorang ulama mazhab Hanafi, dari Ibrahim bin Aliyah serta Abu Bakar Al-Asam. Namun pandangan keduanya banyak menyalahi pendapat jumhur. So tuan-tuan dan puan-puan, biasa juga pendapat scholars, ulama atau syuyukh atau imam yang melanggar pendapat jumhur atau majoriti, dan itu tidak diambil kira oleh Al-Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. So terlalu rapuh tuan-tuan ya. Maknanya kita dalam amalan-amalan agama kita, kalau ustaz kita seorang aja kata macam tu, maknanya ustaz kita punya boleh kena tinggal lah. Tanpa ada dasar. Kalau ustaz kita kata, boleh je berlaku jumpa Nabi, tahu dengan Nabi. Ni seorang je cakap. Kita tahu Nabi dah wafat, betul tak? Kita kena ikut yang umum memahami. This is tak boleh deny. Mustahil orang ramai dosa. Bohong. Sambung Kak Zaitun. Catatan. Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama bahawa niat solat adalah wajib. Hal ini telah disitir oleh Imam Bukhari di bahagian akhir pembahasan tentang iman, di mana Imam Bukhari berkata bab sabda Nabi SAW, sesungguhnya perbuatan manusia itu berdasarkan niatnya. Lalu Imam Bukhari memasukkan di dalam pembahasan tersebut tentang iman, wuduk, solat dan zakat. Sebagaimana pandangan tentang niat dalam beribadat adalah wajib atau disebutkan sebagai mestilah. Yang ni kalau tak ada niat, dia tak dapat membezakan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. So kalau kita wuduk syar'i, kalau tak ada niat, kita dah wuduk sampai kat cuci tangan,
baru teringat kita tak niat. Nampak macam mana? Dekat hati pun tak niat. Kita pun ngelamun, lepas tu kita wudu. Tu, Syahri ni memang ulama lah tu. Saya pernah, saya wudu, kita kadang-kadang lepas mandi kita wudu. Waktu saya wudu tu, dia kira after mandi kan, sebelum kita lap semua dengan towel, so saya akan langsung buka pipe. So kali tu saya tak terfikir langsung wudu sebab fikir benda lain nak ngajar. So bila saya dah wudu tu dah sampai cuci kaki dah, saya fikir ni mandi ke wudu Itu bermaknanya niat tu tak ada tadi, Syahri. Possible. Syahri ni bagus tadi, fokus. Syahri kata automatic. Tu untuk Syahri punya sistem. Sistem saya kena fikir untuk dia berniat. So tuan-tuan, saya kena banyak beban tak juga Syahri. I tak ada anak isteri. You ada isteri kan? Okay. Saya sihat. Alhamdulillah, okay. So, tuan-tuan dan puan, saya kena repeat tak? Yes, with the niat. Sebab memang saya blur. Saya begini mandi ke wudu So dah habis kan? Tuan-tuan dan puan, dalam bab ni ulama tak ada khilaf. Bermakna niat itu mesti buat. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan lain? Yes. Yes. Yes, betul. Okey, sebab memang sebelum tu Kak, dia dah ada yang menunjukkan dia berwuduk. Sebab saya shower kebetulan sekali. Jadi confuse tu. Kalau saya daripada luar, sing-sing lengan, masuk dah wuduk semua, saya fikir, wuduk ke makan roti? Mana saya tabiat lah. Dalam toilet tu saya fikir makan roti, saya tak betul. So maksud tuan-tuan jangan ikut yang tu. Ni saya sebut benda-benda yang akan berlaku yang menyebabkan kita terlupa. Macam orang mandi dalam sungai, niat di hati nak mandi junub. Dah basah kuyuk bagai, macam berkelah dia lupa. Dalam van balik dari Kota Tinggi, kat Tamak Johor baru teringat. Tadi aku mandi junub ke tidak? Contoh tuan-tuan Ada ni possible Syahri. Apa tahu ni? Kota Tinggi. Waktu pergi custom di toilet sudah Syahri. Ada. Syahri. Apa buat Syahri? Tu bukan maju tu lemah macam ni. Okey, tuan-tuan ada soalan lain? So kita nantikan. Silakan. How are you, Kak? Sihat. Oh, Kak Ida. Yes. Ya. Saya. Apa yang menyala? Mood rajin. Okey. Boleh, akan nak langsungkan jadi 4. Akan langsung jadi 4. Boleh. Tapi saya punya nasihat Kak, dalam semua solat sunat, ulama kata afdal 2. So Kak habiskan 2. Mood rajin tu menyelah tu, sambung lagi 2 dengan takbiratul ihram yang baru. Tidak kira waktu dan tidak kira waktu ke malam siang ke zuhur asar, tak kisah. Semua solat sunat dasar dia adalah afdal 2. Sebab Nabi amalkan demikian. Dan kecuali witir kenalah untuk jadikan dia ganjil. But selain daripada amal tu, ada ulama yang mengizinkan siang untuk buat 4 straight, malam 2. But saya lebih pilih 2 sebagai afdal. Ya. Ba'da Isya. Okay. The best. The afdal. Ya, pendapat. Tapi setakat saya belajar, tak mesti betul pun 100%. Tapi Nabi tak pernah buat 4 tu straight. Maksud saya, Kak ini nak kasih mikrofon. Tak pernah Nabi buat tu straight 4 langsung Kak. Baik tarawih, baik ba'diyah, baik qabliyah, kecuali witir. Witir tu memang ada ganjil lah. 1, 3, 5, tu mestilah Kak. Akak dengan ceramah tu bila? When was that? Dekat Facebook. Kat Facebook. Oh, during COVID lah. Yes. Ya, pandangan. Tapi kalau saya pilih the best yang Nabi tunjukkan lah. To me, the best is yang Nabi tunjukkan. Tapi ada ustaz-ustaz juga nak katakan the best guru dia tunjukkan. Silakan.
Dia kata 4 kalau dia isyak kan 4 Ya. tanpa apa tu Salam. satu salam. Okey, saya agak first time dengar. Tapi kalau nak kata 4 ba'diyah tu 4 dan dia diputuskan, maknanya dua-dua itu biasa dengar. Kalau 4 langsung the best, saya tak pernah dengar. First time. So akak bebas memilih yang kakak rasa aman. That is important. Okay? Thank you Kak Ida. Tuan-tuan puan, saya kena ayat kat situ. Last one. Apabila kita nak melakukan sesuatu, okay, ada Kak Ina dengan kakak mic tu. Kita harus bahawa hukum asas setiap ibadat itu adalah haram kecuali didatangkan dengan dalil. Ya. Bagus. So, kenapa? Kan saya tu ingatkan. Okay. Kenapa? Kenapa kita nak buat sesuatu, maknanya mengikut sesuatu. Betul. Maknanya sesuka hatilah. Very nice. Tuan-tuan buat. Hukum asas sesuatu ibadah itu adalah haram kecuali didatangkan dalil. Ini kaedah dipanggil ya. Kaedah dalam Islam adalah al-aslu fil ibadah. Dipanggil al-aslu fil ibadah. Al-aslu fil ibadah maknanya asal, atau kita kata bahasa Melayu bagi asal lah. Dasar, saya rasa ini dasar lebih baik. Dasar kita nak bina hukum haram, halal, wajib, sunat, okay? Dalam ibadat. Important ni. Ibadat itu adalah sesuatu yang mendatangkan pahala. So apa benda kita buat, kita merasakan ini dapat pahala adalah ha, ra, alif, mim. Haram. Haram lah. Kalau boleh haram. Haram. Haram ni maksud dia jangan atau tak boleh buat kecuali yang ditunjukkan dan diizinkan buat. Jadi jangan semain zuhur. Okay, tu tadi orang kata klise. Saya ambil. Jangan pergi ke kuburan dengan maksud si mati dapat pahala, kita beli bunga, pergi tabur bunga atau bawa jambangan bunga fresh. Ni lebih pahala, dia fresh. Tuan-tuan puan, benda tak disuruh payah. Saya bagi tuan-tuan cadangan. Yang pergi kuburan, tuan-tuan mungkin di online boleh faham saya cakap ni, agak mudah. Pergi ke kuburan, tak payah tabur apa-apa. Kalau nak wangi, siram air mawar lah. Okay. Duit beli bunga, duit beli apa-apa yang kita rasakan elok, termasuk yang tukar kain batu nisan, hantar penau Masjid Siglap, lagi bagus. Walaupun $2. Kan? $2 seorang, banyaklah. Ustaz Zubir, berapa friends Masjid Siglap punya Facebook page? Ada tak 10,000? Sekitar kan? Seorang RM1, $1 seorang sebulan. 10,000 sebulan nama. Seminggu. Seorang $1 je tuan-tuan. Saya $1, tuan-tuan $1. Yang dekat online $1. $1 seminggu. 10,000. 40,000 Masjid Siglap dapat. Daripada kita pergi tukar kain secebis kain. Beli besar tapi pakai secebis. Tak ada orang pakai. Handkerchief pun lebih dari secebis. So tak ada manfaat tukar kepala batu nisan tu dengan kain yang baru dan sebagainya. Kalau dia tak niat pahala, then it is okay. Okay tu maksudnya, tukar je. Memang ini aku dah pesan. Kalau lagi kubur atuk aku, tukar kain batik ni tukar. Sebab nenek punya, nenek rindu. Tu je dah. Tu tak ada masalah. Ya Allah alam bisawab. Sampai kita kena habiskan. Terima kasih banyak-banyak bagi semua. Baik yang datang kuliah, baik yang hadir kuliah di rumah. Maksudnya online, follow Facebook Masjid Kampus Siglap. Kita terus sokong Masjid Siglap dengan mendoakan semua karyawan, pekerja, staf dan pentadbir Masjid Siglap sihat, sabar dan dikurniakan Allah hidayah. Dan tuan-tuan, kita juga sokong Masjid Siglap dengan bantuan kewangan. Saya harapkan tuan-tuan yang kita berikan itu ikhlas dan Allah ganti dengan syurga. Amin. Allahumma amin. Tuan-tuan yang hadir kuliah baik di rumah atau di sini, yang di sini dia lebih sikit lah. Dia dapat apa? Pahala dia berjalan sepanjang masa dia datang dan pulang. Allah anggap dia dalam keadaan jihad fisabilillah. Malaikat mengiringi. Ini ada hadis tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan yang tak berpeluang datang, tuan-tuan tetap dapat pengampunan malaikat. Maksudnya doa malaikat memohon keampunan
daripada Allah untuk kita semua yang hadir dalam kuliah ini. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Sebelum tutup, tuan, terima kasih pada Masjid Siglat kerana menyiarkannya live online dan menyediakan tempat untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.